Mesyuarat Pakatan Harapan yang terakhir yang melibatkan Bersatu, saya ingat sekitar 27 Februari ya. Apa ya nak komen saya dengar tip yang agak panjang. Saya tidak tahu sama ada dipendekkan sikit atau tidak, tapi sebagai orang yang hadir, yang tenang, renung dan banyak bersabar dari itu, memang tepat. Apa yang disuarakan itu bukan palsu, memang berlaku begitu. Dan saya tidak fikir ia berlaku tanpa perencanaan baru, tanpa dalang besarnya. Kerana seperti mana kita tahu, yang dibangkitkan itu pertamanya apa ya, soal kedudukan Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri. Tak ada siapa yang bertikai, kita semua setuju. Dan seperti mana yang disebut dalam perjanjian sebelum pilihan raya, ini dibentang kepada rakyat dalam pilihan raya. Ini manifestonya, ini pemimpinnya yang sementara, dan kemudiannya lepas Tun Mahathir Anwar. Itu dipersetujui dan kita menang mandat rakyat. Kemudian disebut mulanya 1 tahun, kemudian 2 tahun, kemudian kata lepas APEC. Saya setuju semua. Dan itu pun tidak memuaskan hati golongan ini. Saya dengar dia nak, kalau boleh, ada yang sebut, kakak tu sebut, kalau boleh biarlah sampai selama-lamanya lah. Ya ke? Ini putar belik politik ya, paling rendah dan jijik dalam sejarah. Ada yang kata, kami pertahan, kata tu. Orang yang benar-benar daripada awal tak pernah setuju. Saya tak setuju dengan Ketua Mahathir pada awal. Betul, saya lawan. Tetapi bila ada muafakat, kita janji, saya patuh. Dan saya sokong. Tiap kali ditanya, saya kata beri ruang. Give him the space and latitude to manage the affairs of the state without interference. Apa yang saya nak kemukakan, saya kemukakan secara peribadi kepada beliau. Beliau setuju, okey. Tak setuju, okey. Dia tak pernah tanya saya, okey. Dia tak pernah undang saya dalam mana-mana mesyuarat, saya okey. Walaupun saya dikutuk, Anwar ni lemah, tak macam dulu, tak ada ketegasan, tak layak jadi pemimpin, saya telan. Kerana saya buat perakuan, janji. Saya tak mau khianat janji. Baik. Bila datang mesyuarat itu, beberapa orang Bersatu dan yang pengkhianat daripada keadilan, rupanya merancang, membuat gesaan yang keras, membantah apa-apa pandangan, bercakap soal transisi. Itu janji lalu, itu terakhir, ini balik pada rakyat. Demokratik. Ya, jadi tentulah beberapa teman kita dari Amanah, dari Keadilan, dari DAP menyuarakan, ya kita sokong Tun Mahathir, tetapi kita ada juga perjanjian. Ini dari 1 tahun ke 2 tahun, ke lepas APEC, ke lepas 3 tahun, kemudian sampai bila-bila. Jadi dah bertentangan dengan perjanjian, maksudnya mengkhianati perjanjian, bukan saja dalam kertas di antara Pakatan Harapan, tetapi kepada rakyat. Setelah dengar panjang begitu begini, terlagah sebagainya, saya pun tahu sandiwara politik masa itu. Saya pun lama juga dalam politik. Saya dapat baca ini orang nak cari alasan, terutama daripada Bersatu, untuk, dan juga pengkhianat, untuk kata kami tak setuju akan keluar. Saya dapat baca, maka saya pun konsisten dengan sikap saya sebelum ini. Tak usahlah berebut, berkelahi, ya. Kita ikhtiar, kita berunding, fatawakkal ala Allah. Ya. Jadi saya ambil keputusan di situ. Penutupnya saya, ya. Setelah dengar semua, ada baca, saya kata ginilah, ya. Tak usah panjang-panjang, gaduh-gaduh. Tapi sebelum itu saya sebut orang yang guna kuasa dia, dan saya jumpa Tun Mahathir, bagi tahu janganlah bagi orang ganggu parti, gunakan kedudukan dan wang ringgit kerajaan untuk pecah belahkan parti. Jadi orang kata Parti Keadilan, dia bagaimana orang menteri-menteri kanan guna wang, guna kedudukan, lantik orang, pecah belahkan dalam parti, dalaman parti, dan ini dalam kerajaan Pakatan Harapan.
Jadi saya guna ketanggungjawab suarakan. Tak mau buat apa-apa itu luar daripada keupayaan kita. Orang nak pecahkan parti keadilan, pecah sedikit, betul. 500-600 keluar, 1 juta ahli masih kekal. Tapi oleh kerana muslihat begitu, yang pecah parah-parahnya bersatu. Itu soal bersatu saya tidak mau komen lah. Ini soal audio semua. Ini soal bersatu, soal mereka akan cuba leraikan dengan sebaiknya. Itu soal mereka. Tetapi saya gunakan majlis dalam mesyuarat itu juga jelaskan, ya, ini pernah berlaku. Orang-orang yang guna kedudukan mereka dalam kerajaan pecah belahkan, kemudian kunui menyerang orang-orang keadilan saja yang tuntut. Dia tu bukan dia, seperti juga dari Amanah dan DAP yang tuntut ini kena janji, ya, ada perjanjian, ya. Sebab itu pada peringkat awal aku sudah tahu 5-6 bulan yang pertama Tun Mahathir jadi Perdana Menteri yang hanya disebut setahun, kemudian Tun Mahathir kata 2 tahun, kemudian dia sebut lepas APEC, kemudian 3 tahun dan sampai akhir. Ini yang menyebabkan keresahan daripada ahli-ahli Pakatan Harapan. Tetapi untuk elak daripada ketegangan perpecahan, saya memilih untuk mengatakan yang menimbulkan kemarahan ramai kawan-kawan saya, termasuk yang dalam majlis itu, kerana Amanah buat pernyataan tegas, DAP buat ketegas, Keadilan buat tegas, kemudian saya pilih untuk kata tak apalah, lepas APEC pun lepas APEC, tak mau tetapkan tarikh pun tak apalah, jalankan, ya. Tun Mahathir pun sambut, bukan nak beritahu tarikh, dia kata ikut saya nanti sampai sebelum pilihan raya 1 hari pun boleh. Saya diam, saya tak mau berbalah, dan itu ni dia ulang dalam sidang media berikutnya. Saya disegah oleh teman-teman termasuk daripada Pakatan, ya, kawan-kawan daripada DAP, Amanah, Keadilan, kata Anwar, kita dah putus lepas APEC, tetap tarikh, pasal apa you pilih untuk lepaskan begitu je Kawan Mahathir? Saya kata kalau saya buat kenyataan tegas, dia akan menimbulkan pergaduhan dan menyebabkan perpecahan. Saya nak elak daripada alasan kepada golongan pengkhianat untuk gunakan ini sebagai alasan nak keluar. Tetapi namanya pengkhianat, kita buatlah cara yang baik macam mana pun nak selesai, dia khianat juga. Kerana rencana mereka bukan nak selamatkan Tuan Mahathir, ya. Rencana mereka itu balik untuk khianat kepada seluruh perjanjian Pakatan Harapan supaya mereka mendapat tempat, ya. Kalau mereka itu betul-betul nak pertahankan Tun Mahathir seperti mereka dakwa, yang saya memang tak percaya, kenal mereka ini dah puluh tahun, dan saya tidak pura-pura. Saya menyatakan kerjasama kita itu terbatas kepada agenda reform. Selagi pemimpin buat komitmen untuk lakukan perubahan dan reform, kita sokong. Dan kedudukan Tun Mahathir, walaupun kita dulu berbantah banyak isu-isu pokok dan dasar dengan dia, tetapi bila dia bagi komitmen, kita bagi sokongan. Dan saya sepanjang 2 tahun, apa pun mereka buat tohamahan, saya tidak gagu. Ya, saya dalam mesyuarat pun saya ambil satu pendekatan sangat sederhana, kerana tidak mau goncang dan timbulkan pertikaian yang tidak akan menguntungkan negara dan rakyat. So, saudara, yang kita harus ingat dan pengajaran pada ini apa dia? Audio tape ini benar, saya hadir, saya dengar, dan kita tahu apa yang berlaku, pengkhianatan, suatu sikap yang biadab yang berlaku, dan juga yang tidak menunjukkan yang hasrat mereka adalah agenda reform. Tidak, masing-masing cakap aku korban, aku dah berjuang 20 tahun, dan pelbagai hal lah, ya, tentang kononnya tunjuk hebat mereka, tapi yang pertama khianat juga mereka. Soalnya sekarang bukan soal itu, ya. Soal kita balah ini soal pertikaian politik elit, tetapi agenda tidak ada. Lebih baik kita balik kembali. Kamu sedia patuh kepada agenda islah, kamu sedia bantah rasuah dengan keras-kerasnya, jangan perkayakan diri kamu, keluarga kamu, anak saudara kamu, kroni kamu, dan kamu pastikan bahawa rakyat diutamakan. Ini baik harga barang ataupun masalah pengangguran, masalah ekonomi, pembangunan. Ini yang kita harus sokong.
Maknanya kita patuh kepada agenda. Badan kehakiman harus bebas, jangan boleh runding-runding. Macam saya kata lunding. 10 ekor ayam dicuri, bagi balik 1 ekor ayam, selesai. Hal-hal ini mesti dihentikan. Ini maknanya apa? Reform badan kehakiman, badan penguatkuasaan, ya. Anti rasuah yang jelas. Jangan anti rasuah ini, dia saya sebut banyak orang pertikai. Dia kata seolah-olah saya pertahankan Datuk Seri Najib dan satu MDB. Saya tidak, ya. Tapi saya kata rasuah ini bukan saja YMDB. YMDB ini satu gambaran bagaimana seluruh sistem dan negara kita tu porak-poranda. Badan kehakiman tak boleh diharap, badan penguatkuasaan tidak boleh diharap, SPRM tidak boleh diharap, ya. Elit pun kecundang. Profesor-profesor semua takkan ngangguk, ya. Sekarang baru nak tunjuk gagah. Masa itu diam kelu, membisu semua. Sistem itu yang kita harus baiki. Media harus bebas, profesor harus bebas untuk menyampaikan pandangan. Ini yang kita katakan. Tetapi rasuah itu bukan saja satu MDB, ya. Ia juga terpalit dengan ramai, tak kira. Dan tetapi nampaknya pada masa itu SPRM juga agak tertumpu pada satu aspek, dan beberapa keterlanjuran dalam pimpinan yang memukul harta, tanah, kedudukan, saham, beri projek sana sini, langsung tidak diberi teguran. Ini maknanya sikap dalam politik yang mengikut kabilah atau kartel yang akan merosakkan negara. Kita sokong perubahan dan reform ini bukan soal Anwar atau siapa-siapa. Siapa yang patuh kepada reform, jalan reform, itu harus didukung. Kalau tidak, umpamanya obsesi kita, gairah kita hanya nak rebut kuasa. Bila rebut kuasa, tak tahu dah buat apa, tak tahu ada agenda, balik kepada yang asal. Kita ada pengalaman. Pakatan Harapan kita cuba lakukan, walaupun kita tak boleh nafikan ada kelemahan. Kelemahannya kerana kita menangguh beberapa keputusan, janji yang kita patut tunaikan dengan baik, ya. Dan juga keresahan rakyat, terutama yang merasakan mereka tidak diberikan pembelaan secukupnya. Tapi ini tidak boleh kita bedakan, bandingkan dengan kedudukan Barisan Nasional atau Perikatan Nasional. Kerana Pakatan Harapan sebagai satu kerajaan telah memulakan beberapa perubahan institusi reform yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ini kita tidak dapat nafikan, walaupun saya akui ada beberapa keterbatasan dan kelemahan yang insya-Allah harus kita baiki. Bagi kita dalam Pakatan Harapan, saya sekarang sebagai pengusinya, tekad untuk menyatakan kita kembali kepada khitah perjuangan. Apa khitah perjuangan? Landasan prinsip perjuangan. Ya, kita tidak senang dengan rampasan kuasa, pengkhianatan Perikatan Nasional. Ya, kita merasakan mereka ini lebih parah kerana kerja mereka dalam keadaan pengangguran sudah mencecah ratusan ribu, harga barang dan inflasi melonjak naik. Apa yang mereka lakukan? Agih kekayaan dan kuasa dan kedudukan satu demi satu. Ini ghanimah, ya. Harta seolah-olah rampasan ada peperangan, dibahagikan. Ini ternyata sangat keburukan dan kerusakan sistem dan pemikiran pimpinan. Tetapi apa alasan untuk kita mengganti? Kita mampu ganti hanya kerana tekad kita membuat sesuatu yang lebih baik. Hanya dengan menolak rasuah, dengan menolakkan kuasa itu untuk memperkayakan suku sakat kita. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan pada kita dan berikan kesabaran dan kebijaksanaan. Sabar. Orang saya pun tak faham ni. Orang marah saya sebab sabar. Marah patut, tak sabar. Ada selama ini umpamanya caci Anwar ni berebut saja, dia nak gulingkan Mahathir segera, dia tak sabar. Dengar tips ni baru tahu sebenarnya, ya, siapa khianat, siapa tak sabar, siapa nak sabotaj, siapa dalang, siapa pemain dalam wayang kulit yang berlaku dalam babak terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi